ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat, sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Dalam Al-Quranul Karim, Allah pernah memberi amaran kepada kita. Antara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ bima kanu yakfurun. Yang maksudnya, jauhkanlah diri kamu daripada kumpulan manusia yang menjadikan agama Islam main-main dan sendagurau kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu, kata Allah, ditipu dengan kemewahan-kemewahan dunia. Berilah peringatan kepada mereka dengan Al-Quranul Karim, dan beritahulah kepada mereka bahawa pada hari kiamat mereka tidak ada penolong. Allah mencurahkan air yang mendidih daripada azab api neraka akibat kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut akan berlaku di akhir zaman. Ada golongan manusia, kata Allah, yang menjadikan agama Islam main-main dan sendagurau kepada mereka. Ulama-ulama yang menafsirkan menyatakan bahawa antara yang bermain dengan agama ni, orang yang pelekeh hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang pelekeh hukum hakam daripada Allah. Kalau kita tak mampu sekalipun, jangan sekali-kali perlekeh hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana termasuk di kalangan orang yang permainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari dua ni banyak berlaku kisah dalam negara kita yang kadang-kadang orang Islam payah nak buka mata, penting melaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku macam-macam kisah yang melibatkan hukum hudud, orang tak peduli. Yang melibatkan hukum qisas, orang tak peduli. Yang melibatkan jenayah yang banyak, orang tak peduli di atas bumi Allah. Kita orang Islam kena sedar, kalau baca sejarah Nabi SAW, kemuncak kehidupan Nabi menegakkan kerajaan Islam Madinah. Sebab Islam yang Nabi bawa, Islam yang merangkumi semua perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Banyak yang Nabi tak boleh buat di kota Mekah, tetapi Allah mewajibkan Nabi hijrah untuk melengkapkan Islam di kota Madinah. Antaranya menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini timbul macam-macam soalan. Dia kata, Ustaz, pasal apa Kelantan kata Islam rentah 20 tahun lebih, hukum hudud tak boleh berjalan lagi? Pasal apa 20 tahun lebih hukum Islam tak boleh berjalan lagi? Kita orang Islam kena sedar, nak melaksanakan hukum Islam, ada 5 syarat yang penting mengikut ajaran Islam kita. Bukan hukum Islam boleh berjalan begitu saja. Sekalipun kita merentah, kena ada 5 syarat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rujuk tulisan Ibnul Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah,
menyebut 5 syarat yang penting untuk melaksanakan hukum syara. Yang pertama, mesti ada tanah. Apa makna mesti ada tanah? Makna mesti ada tanah, mesti ada negeri ataupun mesti ada negara. Kita duduk ramai-ramai di Shah Alam ni, kalau ada curi, kita takak dia, dia kerak tangan di batang kayu. Tak boleh. Yang pertama, mesti ada tanah. Maksud tanah di sini, kata ulama, mesti ada negeri yang dikuasai oleh golongan Islam. Yang kedua, mesti ada pemerintah. Kalau ada negeri saja pemerintah tak ada, tak boleh. Mesti pemerintah di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mesti ada rakyat. Kita pergi ramai-ramai ke Pulau Tinggu, kita kata nak merintah, rakyat tak ada seekor buta. Tak boleh. Syarat yang ketiga, mesti ada rakyat. Yang keempat, mesti ada perlembagaan. Perlembagaan itu mestilah Quran dan hadis untuk melaksanakan hukum syarak. Kemudian syarat yang kelima, kata ulama, mesti ada saksiah ataupun kepribadian ataupun kedaulatan. Syarat yang kelima inilah yang tak ada kepada negeri-negeri kecuali dikuasai oleh kerajaan pusat. Sebab itu syarat yang kelima, kedaulatan. Apa makna kedaulatan? Makna kedaulatan ni, kita merintah tak terikat dengan siapa-siapa. Polis tak terikat dengan orang, tentera tak terikat dengan orang, penjara tak terikat dengan orang. Kita mampu buat segala-gala, ada kedaulatan, baru boleh melaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam hak berlaku di Brunei. Brunei boleh melaksanakan hukum syariat sebab dia cukup 5 syarat. Brunei ada tanah, ada negeri. Brunei ada perlembagaan, ada kerajaan, ada pemerintah, ada rakyat dan ada kedaulatan yang tak terikat kepada mana-mana pihak. Adapun negeri-negeri macam Kelantan, dia tidak ada kedaulatan. Sebab masih terikat dengan kerajaan persekutuan. Nak menguat kuasa undang-undang, tak ada polis sendiri. Nak tahan orang yang bersalah, tidak ada penjara sendiri. Maka masih tidak ada kedaulatan, tidak cukup syarat nak melaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita jawab perkara ni, baru masyarakat faham mengapa Islam tak boleh berdaulat dalam keadaan mudah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada kerajaan Islam, di sana ada 3 hukum yang sangat penting untuk menyelamatkan masyarakat daripada punah terlibat dengan jenayah. Yang pertama, ada hukum hudud. Yang kedua, ada hukum qisas. Yang ketiga, ada hukum ta'zir. 3 hukum ni ada peraturan. Hukum hudud, 6 perkara yang disebut oleh Allah dalam Quran. Bukan hukum hudud ni semua perkara, ada 6 perkara. Yang pertama, yang melibatkan mencuri. Yang kedua, yang melibatkan merompak. Yang ketiga, yang melibatkan minum arak. Yang keempat, yang melibatkan zina, dan setengah pendapat ulama kata juga terlibatnya liwat. Yang kelima, tuduh orang yang berzina termasuk tuduh liwat. Yang keenam, ada murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Lain pada 6 perkara ni tak terlibat dengan hudud. Berjudi hukum diharam. Tapi Quran tak cerita apa hukum orang yang berjudi. Kalau orang tu berjudi, kerajaan tangkap, kerajaan boleh buat peraturan sendiri mengikut kehendak pemerintah, diizinkan oleh Allah. Pecah amanah haram. Tapi Quran tak beritahu apa hukum pecah amanah. Maka kerajaan boleh buat peraturan sendiri di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Adapun 6 perkara yang melibatkan hudud, Allah dan Rasul telah memutuskan hukuman. Kita tak boleh buat pandai-pandai di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Quran cerita kepada kita, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sesungguhnya, kata Allah, tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman ataupun seorang perempuan yang beriman dalam perkara yang diputuskan oleh Allah dan Rasul.
tiba-tiba mereka nak pilih jalan yang lain daripada itu, tak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab hukum hudud tidak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kalau hukum daripada Allah tu kerak tangan, bawa pitih 4 lori sekalipun tak boleh dibayar. Wajib kerak tangan mengikut ajaran Islam. Kalau hukum Islam tu kata kena gotong 40 kali gotong, yang melibatkan minum arak, tiba-tiba bawa duit 40 juta nak bayar, tak diizin oleh syarak. Tetap dengan hukum ni mengikut ajaran Islam. Adapun undang-undang pada hari ini ada pilihan. Sama ada di penjara ataupun dibayar dengan mata wang ringgit kepada pemerintah pada hari ini, bebas daripada penjara. Islam tidak begitu. Hukum hudud tetap bagaimana yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala 6 perkara. Kemudian yang kedua, hukum qisas. Hukum qisas ni hukum yang melibatkan pembunuhan dan mencederakan orang. Orang bunuh orang dengan sengaja, wajib hukum bunuh mengikut ajaran Islam. Sebab itu 3 perkara yang wajib hukum bunuh mengikut ajaran Islam. Yang pertama, orang bunuh orang dengan sengaja. Yang kedua, orang murtad daripada agama Allah. Yang ketiga, orang yang telah berkahwin kemudian berzina selepas daripada itu, wajib direjam sehingga mati mengikut ajaran Islam. Dalam 3 jenayah ini, perkara yang melibatkan bunuh, ada suatu hak istimewa yang diberi oleh Allah kepada wali, kepada si bunuh. Misalnya sehari dua ni, orang cerita bab Sirul dan Azhar. Sirul, Azhar dan Azilah yang membunuh Al-Tuntuya, yang sabit dengan mahkamah. Kalau Islam merintah, misalnya bicara begitu lama, sabit dia bersalah. Sabit bersalah tu bukan mesti hukum bunuh. Yang pertama, kerajaan kena panggil keluarga si mati. Dia panggil wali darah, wali yudab, wali darah bagi si mati, ayah kepada Al-Tuntuya, Syaribu. Kerajaan kena tanya dia, anak awak telah dibunuh oleh Sirul dan juga Azilah. Mengikut hukum syarak dalam bab qisas, dibenarkan keluarga si mati mengampunkan dia kalau nak mengampunkan dia. Nak ampun ke tidak? Dia disabitkan bersalah bunuh anak tuan. Lagu mana perasaan tuan nak maafkan dia ataupun tidak? Lalu tiba-tiba ayah Al-Tuntuya kata, saya tak maafkan dia pasal dia jahat sangat, gunung Sifar hancur anak saya. Maka 2 orang ni wajib dikenakan hukum bunuh mengikut ajaran Islam. Tiba-tiba ayah dia kata, oleh kerana nasib dia dah takdir lagu tu dia mati, saya maafkan dia. Kesian dia ada anak yang masih belajar macam-macam, maka tak dikenakan hukum qisas. Tetapi dikenakan bayar diat. Bayar pampasan yang sangat mahal. Pampasan tu bukan boleh kerajaan, boleh kepada keluarga si mati. Ini yang diceritakan oleh ajaran Islam kita. Adapun bab zina tidak ada pampasan lain. Adapun bab murtad tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Hak boleh bayar hanya kes yang melibatkan pembunuhan saja, diat mengikut ajaran Islam. Kemudian sehari 2 lagi baru ni pula, isu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kena 5 tahun di penjara. Walaupun ada peluang untuk merayu, mungkin suka nak lepaskan beliau. Tetapi saya beritahu, kalau Islam merentah 2018, dia boleh keluar daripada penjara. Kalau dilaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak sabit orang zina dan lewat, mesti ada 4 orang saksi yang muktabar yang dipilih oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Barang siapa yang tuduh perempuan yang baik ataupun lelaki yang baik mengerjakan zina ataupun liwat, setengah pendapat ulama, kemudian tak boleh kemukakan 4 orang saksi. Orang yang menuduh wajib disebat sebanyak 80 kali sebat mengikut ajaran Islam. Oleh kerana Islam tak berdaulatlah, maka negara tumbuh macam-macam undang-undang yang tak munasabah di akal manusia. Tumbuh jenayah. Sehari 2 baru ni, budak UiTM disembelih tengah jalan raya. Kena keluar tengah jalan raya.
Orang berani bunuh orang secara terbuka kerana apa? Kerana tak ada pelaksanaan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hukum tidak melaksanakan syariat ni hukum yang sangat berat. Sehingga Allah telah sebut dalam Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humuz zalimun. Fa ulaika humul fasiqun." Orang yang diberi amanah melaksanakan hukum Allah tiba-tiba tak melaksanakan, dia termasuk sebagai kufur, zalim dan fasik di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Nabi bersabda, "La tanqudanna ural islami urwatan urwatan. Fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah." Tali ikatan Islam itu akan dirombak satu persatu. Bila rombak satu ikatan, orang Islam akan berpaut kepada ikatan yang masih ada. Yang mula-mula dirombak hukum hakam daripada Allah. Yang paling akhir dirombak ibadat sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila jatuh kerajaan Osmaniyah Turki pada tahun 24 dulu, maka berkuburlah kerajaan Islam yang melaksanakan syariat daripada Allah. Tak melaksanakan hukum Allah, maka wujudlah qada jenayah yang begitu banyak. Hari ini orang mencipta macam-macam alasan. Alasannya kerana masyarakat majmuk, Islam tak boleh berjalan. Baca sejarah Nabi tegak kerajaan Islam Madinah. Orang Islam minoriti, orang bukan Islam majoriti. Hukum Allah boleh berdaulat di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya apa dia kelebihan melaksanakan hukum Allah. Yang pertama, dia boleh menyelamatkan ekonomi negara. Belajar bab syariat ni bukan belajar saja. Tengok perkembangan negara, ekonomi macam mana. Bila melaksanakan hukum syariat, maka jenayah tidak banyak. Bila jenayah tak banyak, tak berlaku kerosakan yang banyak bagi sebuah negara. Dan kerajaan pula tak perlu banyak menggunakan tentera dan polis. Kerana jenayah tak banyak negeri mereka. Kerana diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara tengok perbahasan di parlimen, orang tanya soalan di parlimen, berapa ramai banduan sekarang yang duduk di penjara? Kemudian berapa tanggungan makan mereka sehari? Makan sehari lebih daripada RM70 dan orang yang duduk dalam penjara lebih daripada RM300,000. Cuba kita bayar, banyak mana makanan kena beri kepada banduan. Kalau Islam merintah, penjara tidak banyak. Orang mencuri lepas kerak tangan dia boleh balik. Orang minum arak lepas kena sebab dia boleh balik. Orang berzina lepas kena sebab dia boleh balik. Orang tuduh zina lepas kena sebab dia boleh balik. Orang yang merampok lepas kena kerak tangan, maka dia boleh balik. Tak banyak yang masuk penjara, maka banyak menjimatkan keuangan dari sudut kerajaan. Orang tak faham. Orang kata kalau melaksanakan hukum Allah, pelabur tak mari. Padahal kalau melaksanakan hukum Allah, pelaburlah paling ramai hak datang negeri kita kerana tidak ada jenayah. Orang tak faham. Pelabur mari bukan nak merampok. Pelabur mari nak berniaga, nak mengembangkan perniagaan mereka. Bila negara tu aman, perniagaan boleh buka sampai pukul 12 malam. Tak ada jenayah. Anggota polis, anggota keselamatan boleh mari masjid dengan kuliah waktu maghrib, mari tengah malam dengan kuliah. Kerana negeri mereka aman, tak ada jenayah. Hari ni tengah malam kerja perampok, pukul 10 kerja pencuri. Jaga lorong tu, jaga lorong ni, nak mengaji pun siapa tak ada. Akibat qada jenayah yang sangat banyak di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa nak melaksanakan Islam? Yang pertama, nak menyelamatkan akidah. Bila melaksanakan hukum syariat, yang pertama akidah orang Islam selamat. Orang Islam tak berani nak pelekeh agama, tak berani nak murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab hukum murtad hukum yang sangat berat. Berat daripada mencuri, berat daripada merampok. Kerana murtad ni dia boleh tercabut akidah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh."
Orang yang tukar akan agamanya wajib dijatuhkan hukuman mati. Misalnya kalau kita merentah dengan cara Islam, adalah seorang tu nak murtad masuk agama lain. Bila diisytihar nak masuk kepada agama lain, wajib kepada kerajaan Islam kena panggil dia. Panggil, bersoal jawab dan dialog. Awak nak masuk agama lain pasal apa? Dekat mana Islam yang tak betul sampai awak nak masuk ajaran agama lain? Beri peluang, dijawab dengan sebebas-bebasnya, biar dia jawab. Dia beri hujah dia pasal pemurtad. Kemudian selepas daripada itu, panggil ulama-ulama mengajarkan dia, biar betulkan akidah balik. Beri masa. Mengajar sebulan ke 2 bulan, perbetulkan balik. Biar duduk balik di atas landasan agama. Biar balik kepada agama semula. Lepas dia faham, dia reti molek, beri tempoh dia berfikir, jangan paksa dia. Mu nak balik kepada Islam semula ataupun terus nak murtad daripada agama Allah. Selepas tempoh masa diberi cukup kepada mereka, tiba-tiba dia kata nak murtad juga, baru boleh dijatuhkan hukum syarak, hukum bunuh kepada mereka. Hukum bunuh mengikut ajaran Islam ada pancung. Hak bakar yang dibuat di luar negara tak betul. Tak betul tangkap penjenayah kita bakar hidup-hidup, tak betul. Allah menharamkan kepada makhluk membakar sesama makhluk. Hak boleh bakar makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak boleh bakar. Nak marah ke semut sekalipun tak boleh bakar. Nak marah ke binatang sekalipun tak boleh bakar. Malah orang hak kerja bakar ikan sekalipun, wajib binatang tu mati dulu baru boleh bakar. Jangan tengah gelepur tu bakar dah. Tak boleh mengikut ajaran Islam. Ada pun hak berlaku di negara Arab hari ini, nak marah sangat kepada puak-puak tertentu, bakar hidup-hidup, haram mengikut ajaran Islam. Sekalipun sabit dihukum mati, ada keadaan pancung mengikut ajaran Islam kita. Sebab itulah nak melaksanakan hukum syarak bukan senang. Kena ada pengetahuan, kena ada ilmu, kena ada maklumat. Bagaimana cara nak melaksanakan syariat daripada Allah. Hukum Islam yang pertama, sebab mereka nak jaga akan akidah. Yang kedua, nak jaga keturunan. Keturunan orang Islam sangat penting. Sebab keturunan inilah yang akan bangkit satu hari nanti menjadi pemimpin. Yang akan mentadbir menguruskan negara selepas kita mati. Selepas pemimpin yang ada ni tak ada, orang lain akan bangkit masa akan datang. Bayangkanlah keturunan manusia dalam keadaan punah. Daripada hasil zina, hasil yang tak baik, yang tak tahu halal haram. Macam mana nak menjadikan sebuah negara yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mengikut kaedah agama, hukum hudud yang kedua, nak menyelamatkan baka manusia Islam ni biar dalam keadaan baik di atas pamit Allah. Yang ketiga, hukum Islam kita nak buat sangat, nak jaga akal fikiran, jangan jadi rosak. Hari ini banyak orang Islam jadi rosak. Jadi rosak. Dengan minum araknya, dengan dadah, dengan segala-gala. Kalau ada pelaksanaan hukum syarak, orang Islam tak berani nak minum arak secara bebas di atas pamit Allah. Tak berani. Kerana arak ni boleh merosakkan akal fikiran. Hukum kepada orang minum arak disebab dengan rotan. Antara 40 sehingga 80 rotan mengikut ajaran Islam kita. Kalau Islam merentah, saya yakin dan percaya kilang arak di Shah Alam boleh jadi tutup. Kilang arak subuh ni bukan kerana orang bukan Islam minum. Sebab orang Islam pun minum sekali. Kalau orang Islam tak minum, harap orang bukan Islam saja, dia tak mampu nak tanggung perbelanjaan yang besar sebuah kilang. Barangkali tutup secara senyap-senyap selepas daripada itu. Sebab itulah Islam beritahu, antara peranan yang ketiga nak melaksanakan hukum syarak ada nak jaga akal fikiran supaya manusia tak rosak di atas pamit Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Islam nak laksanakan sangat, nak jaga harta manusia supaya jangan diambil oleh orang yang tak bertanggungjawab di atas pamit Allah Subhanahu wa taala. Orang mencuri, orang merampok wajib dikerak tangan mengikut ajaran Islam. Yang pertama adalah hukum hudud. Yang kedua melibatkan hukum qisas. Hukum qisas, orang yang bunuh orang dan cedera kepada orang. Hak cedera kepada orang kena hukum qisas.
Kalau mengikut ajaran Islam, kita mencederakan orang. Misalnya kita terlibat dengan kemalangan. Selepas kemalangan, orang yang kita langgar cabut telinga. Cabut telinga. Dibawa ke mahkamah bicara, tiba-tiba kita lalai dalam memandu, menyebabkan orang lain cabut telinga. Maka telinga kita juga akan dikerak sama dengan telinga orang lain hak cabut. Makna dia hukum balas balik. Hak ni lah hak berlaku di Arab Saudi, hukum balas balik. Siapa orang bawa kereta di Arab Saudi, payah nak temu kemalangan. Pasal apa? Dia tahu kalau dia mencederakan orang, dia balik akan dicederakan balik sebagaimana dia mencederakan orang. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada satu hari, anak Gubernur Mesir, dia berlomba kuda dengan seorang anak orang Yahudi. Anak Gubernur Mesir, dia berlomba kuda dengan seorang anak Yahudi. Tiba-tiba masa berlomba kuda ni, anak Gubernur Mesir kalah lawan orang Yahudi berlomba kuda. Oleh kerana dia anak orang besar, bila kalah dia malu, dia tapar muka orang Yahudi. Orang Yahudi ripuk kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar panggil anak Gubernur Mesir dan Gubernur Mesir sendiri. Lalu setelah dibicara, memang anak Gubernur Mesir ni salah sungguh. Pasal dia tapar muka orang ni. Salah pasal tapar muka orang ni. Lalu Sayyidina Umar kata, Idrib ibn al-Akramin. Wahai budak Yahudi, mu tapar balik muka orang ni sebagaimana dia tampar muka kamu ini. Ini hukum kisos. Hukum balas balik kalau kita mencederakan orang. Dah pernah saya bercakap dengan pegawai keselamatan. Saya kata nak mengelakkan kemalangan jalan raya, mesti melaksanakan hukum kisos. Bila melaksanakan hukum kisos, orang tak berani bawa laju di jalan raya. Orang tak berani langgar peraturan. Kalau sabit dia buat silap, siapa orang cedera, dia akan dicederakan balik oleh kerajaan Islam sebagai balas balik atas cedera yang dibuat kepada orang lain. Pasal telah hukum Islam ni ada hikmah yang sangat besar di atas firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi dah sebut, la tanqudanna ural islami urwatan urwatan. Fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nas billati taliha. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna salah. Tali ikatan Islam ni telah dirombak, kata Nabi. Hak mula-mula dirombak, hukum hakam daripada Allah. Hak paling akhir dirombak, ibadat semayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita orang Islam kena sedar, hukum yang melibatkan hudud dan kisah ni ada dikenakan kepada orang Islam saja. Adapun orang yang bukan Islam, dia ada undang-undang dia mengikut apa yang berlaku sekarang. Wajib atau orang Islam. Orang Islam jangan dengki pasal apa tak kena pada orang bukan Islam. Sebab undang-undang Islam ni nak menghapuskan dosa kita. Kalau kita kena rejam, kita kena kerak tangan, kita kena rotan, hari akhirat dimerdekakan oleh Allah daripada azab api neraka. Adapun orang yang bukan Islam, kalau kena ke hudud sekalipun, hari kiamat tetap masuk neraka sebab tak ada iman dan tak ada akidah kepada mereka di atas firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam jangan dengki kalau kena pada kita saja, tak kena pada orang lain. Jangan dengki. Kemudian pula yang ketiga, hukum ta'zir. Hukum ta'zir ni hukum yang tak disebut nas oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni banyak hukum ta'zir. Orang yang terlibat dengan berjudi, hukum ta'zir tak ada dalam Quran dan hadis. Orang terlibat pecah amanah, hukum ta'zir tak ada dalam Quran dan hadis. Ada pun hak jadi masalahnya, hak ada hukum dalam Quran dan hadis, kita nak buat hukum ta'zir juga di atas firman Allah. Ini tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya kepada kita, oleh kerana hari ini tidak ada pelaksanaan syariat Allah. Misalnya kita terlibat dengan jenayah hudud, lagu mana nak hapus dosa? Kalau kita minta kerajaan kat tangan sekalipun, dia tak kerak. Misalnya kita curi, kerajaan kata mu kena 4 tahun. Kita kata hakim, saya nak suruh kerak tangan, boleh ke tidak? Biar akhirat saya tak masuk neraka. Kerajaan tak peduli. Maka zaman kerajaan Islam tak ada, wajib orang yang melaksanakan kesilapan hudud bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan kita tak mau hukum hudud, tapi kerana zaman ni tak ada hukum hudud, hukum Islam tak berjalan, maka wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut ajaran Islam, kata Nabi, sekalipun ada hukum Islam. Misalnya 2018 Islam merentah negara kita. Islam merentah sebagai contoh. Tiba-tiba ketika Islam merentah, kita buat silap berdasarkan hukum hudud. Orang lain tak tahu, pemerintah tak tahu, mak ayah tak tahu, kita je buat salah. Maka Nabi sebut, afdal kepada kamu bertaubat kepada Allah secara senyap daripada menyerah diri kepada pemerintah. Bertaubat secara senyap, Allah boleh mengampunkan dosa kita. Kerana Allah tersebut dalam Quran, hanya dosa syirik saja yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pemerintah dapat tangkap, wajib melaksanakan hukum syariat di atas pemilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau baca zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama Nabi hidup 63 tahun, nak cari satu kes orang berzina zaman Nabi, 4 orang saksi, tak berlaku. Tak berlaku zaman Nabi. Hak berlaku zaman Nabi ada pengakuan. Pengakuan saja. Syarat Islam ni syarat yang begitu ketat. Saksi mesti 4 orang yang baik-baik. Saya tengok bicara Datuk Seri Anwar saja, daripada tahun berapa bicara, 7-8 tahun tak selesai lagi. Saksi saja ramai mana, beratus orang saksi. Daripada Thailand lah, daripada mana panggil orang saksi macam-macam. Puak ni ada saksi, puak ni ada saksi, beratus orang. Beratus orang saksi dipanggil. Sedangkan mengikut ajaran Islam, kes zina, kes lewat, hanya 4 orang saksi saja, tak perlu ramai. Tapi saksi hak ramai ni, hak kutip merata-rata, yang tak cukup syarat. Akhir sekali keluar keputusan, orang tak puas hati belaka di atas pemilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Quran beritahu kepada kita, fa in tanaza'atun fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Ta'ala beritahu, jika bertelingkah dan apa-apa perkara, baliklah kamu kepada Allah dan Rasul, iaitulah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayat yang pertama yang saya baca tadi, Tuhan sebut, wadzaril ladzina takhazu dinahum laiban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Banyak orang jadi sesat akibat kemudahan dunia, harta dunia. Apa hak berlaku di akhir zaman? Kita tak tuduh siapa-siapa. Ada hakim yang boleh dibayar, ada peguam yang boleh dibayar, ada polis yang boleh dibayar barangkali, ada pembesar yang boleh dibayar. Kadang-kadang berlakulah ketidakadilan di atas pemilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut, thalathun qudha qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Nabi sebut hadis yang sahih, 3 orang hakim, kata Nabi, 2 hakim wajib masuk neraka, 1 hakim saja ia akan masuk syurga pada hari kiamat. Nabi sebut 3 orang hakim, 2 hakim mesti masuk neraka, 1 saja yang diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat. Sebab berhukum tidak berdasarkan pada agama, maka masuk neraka pada hari kiamat. Dan Nabi sebut, membebaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nabi kata, baik kita salah bebas orang yang bersalah daripada tersalah menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak bersalah. Kalau orang tu ada keraguan, bebaskan dia. Bebaskan dia, kata Nabi, tudra'ul hudud bisyubhat. Kalau ada benda-benda yang syubhat sikit sebanyak, lepaskan dia, kata Nabi. Kalau dia buat sungguh, hari kiamat dia tak terlepas daripada agama Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat apa hak berlaku di akhir zaman. Banyak undang-undang hak berlaku di akhir zaman lebih kepada unsur-unsur untuk mendapat keuangan kepada negara. Islam tidak begitu. Islam kalau jatuh hukum, bukan duit boleh kepada kerajaan, dia boleh kepada orang yang kena zalim di atas pemilihan Allah. Misalnya hukuman hari ini, contohnya seorang tu tersalah bunuh orang, sebagai contoh.
Kerajaan pun jatuh hukuman 400,000 sebagai contoh. 400,000 ni masuk duit kerajaan. Islam tak begitu. Kalau kita tersalah bunuh orang, kena bayar hukuman dia 400,000. 400,000 ni bukan boleh ke kerajaan. Dia boleh kepada mangsa yang kena zalim. Maka terubat hati dia bila kena zalim. Ada pampasan yang dibayar dengan jumlah yang begitu besar. Banyak hari ni hukum jalan atas dasar nak dapat ekonomi kepada pemerintah, bukan nak menyelesaikan masalah di atas pemilik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, dengan perkembangan hak berlaku sehari dua ni, kita rasa siapa dah masa wajib balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib dah balik kepada undang-undang Islam ni. Nak menyelamatkan ekonomi, nak jaga masyarakat, nak jaga nyawa, nak jaga akidah, nak jaga akal, nak jaga keturunan. Hari ni orang Islam keturunan pun nak gano. Akal orang Islam pun nak gano. Harta benda orang Islam pun nak gano. Sampai kita ibadat pun sekarang tidak ada perasaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah semayang mikir macam-macam. Kereta hak baru beli parking bawah warna nak jadi. Mikir tengah semayang ni. Tak ada perasaan khusyuk masa kita semayang. Tinggal rumah, mari tak berani. Ustaz baru ni musim banjir. Mari ceramah di Kuala Lumpur. Balik di rumah lembang dorang dah. Orang panjat ikut tikak tebuk rumah kita. Bukan ada harta. Habislah barang-barang budak sekolah. Mari perasaan bimbang. Mari perasaan takut. Akibat undang-undang Islam tak berjalan. Anak kita pergi belajar. Sebagaimana student UiTM yang baru ni. Tiba-tiba dapat maklumat. Kena semelih, kena keluar tengah jalan raya. Tengah orang ramai. Waktu siap. Ini keadaan qada jenayah yang berlaku sekarang. Pasal apa orang tak berani sangat dengan hukum Allah dilaksanakan sekarang? Orang cipta alasan macam-macam. Punca tak berani, yang pertama. Orang tak berani itu sendiri, yang pertama, dalam keadaan jahil. Tak tahu apa. Yang kedua, mereka sendiri terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing berfikir 3-4 kali. Kalau hukum Islam ni jalan berkali, kena atas kepala aku. Baik dah sah jalan lagi. Ada orang hak mikir lagu ni, daripada berjalan hukum Allah menyusahkan mereka, tak bebasnya mereka, baik jangan melaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak paling besar sekali, masyarakat jahil. Jahil pasal apa? Tak ada pendidikan tentang Islam sebenar kepada mereka di atas pemilik Allah. Sejak daripada merdeka. Sejak pada merdeka ni, orang tak ajar ke hudud ni. Bila kita bercakap hukum syariat Kelantan nak laksana bulan 5, maka adalah orang jawab, dia kata, nak laksana lagu mana ramai sangat orang tak faham, tak boleh laksana hukum hudud. Sebab tak ada usaha nak memahamkan rakyat. Dalam GST yang akan buat bulan 5 ni, yang nak buat bulan 4 ni, pemerintah beritahu kita akan lantik 300 orang penceramah. Untuk menjelaskan GST yang tak dipahami oleh orang ramai. Hak orang tak faham, kita lantik penceramah. Pasal apa buat hukum syarak, kita tak berani lantik penceramah menjelaskan Islam kepada masyarakat. Hak dunia, hak dapat keuangan kita lantik. Hak melibatkan agama, yang melibatkan akidah, yang melibatkan akhlak, yang melibatkan peribadi, yang melibatkan saksiah. Kita tak berani nak bertegah melantik penceramah, memberi penerangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bila ada ulama kata GST ni haram, terus ulama tu kena gam. Kita tak ikut ajaran Islam yang menceritakan tentang cukai, mengikut ajaran Islam kita. Sebab itulah kita nak sangat semua sekali mesti balik kepada agama Allah. Bila balik kepada agama Allah, insya-Allah semua dasar negara jadi baik. Hari ni dasar pendidikan tak ikut agama. Dasar pendidikan, kalau kita tengok hari ni, mengaji agama ni berapa minit sangat di sekolah-sekolah universiti. Malah pelajaran agama dianggap tak penting. Ambil ke tak ambil, luluh ke tak luluh, bukan penting kepada pemerintah. Adapun kalau Islam merintah, antara syarat yang paling penting, orang Islam mesti luluh bahagian agama, baru boleh pergi ke lebih jauh selepas pada tu. Kemudian dasar hiburan jauh daripada agama. Baru ni kerajaan kita panggil K-pop. Menyanyi 2 jam, bayar sampai 2 juta. Anu orang Islam naik sekali. Dengan pakai tudung lah, tutup aurat, peluk dorang, cium dorang, tak berasa apa.
Kita tak berasa apa hiburan kita sampai tahap ni. Anak-anak orang Islam pun. Malah Nabi sebut. Antara perkara hak boleh panggil bala hak besar daripada Allah, kata Nabi, artis diangkat, disanjung di akhir zaman. Artis diangkat, disanjung di akhir zaman. Hak boleh panggil bala yang besar daripada Allah. Tengok beberapa peristiwa hak berlaku negara kita. Orang hak menyanyi di India dapat datuk di Melaka. Orang hak terjun bangunan di Hong Kong dapat datuk di Putrajaya. Nak cerita hak menyanyi, hak bintang filem dapat datuk dengan mudah, dapat macam-macam. Hak terlibat dengan perjuangan, susah payah menegakkan Islam, PJK pun tak boleh payah kepada mereka. Ini hak berlaku di akhir zaman. Sebab itu kalau Islam merentah, orang yang akan diberi keutamaan dapat pingat, ulama-ulama yang berbakti untuk menegakkan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehari dua ni habis orang bercakap dalam Facebook pasal apa dak balik kepada hukum Allah. Semua orang dah bercakap, mulai bercakap sekarang, termasuk orang yang bukan Islam. Bila tengok keadaan ekonomi, keadaan jenayah yang sangat gawat yang berlaku di tengah-tengah orang Islam hari ini, kita dapat maklumat daripada Brunei. Brunei bulan 4 baru ni, dia bermula melaksanakan hukum syarak secara peringkat selama 2 tahun. Bulan 4 April baru ni, dia mukadimah dulu sikit. Sikit-sikit sampai 2 tahun, dianggap sempurna 100%. Dalam masa tak sampai setahun, jenayah 6% dah tinggal 3%. Dan dijangka akhir tahun ni, jenayah mungkin 0.0%, tak tahulah berapa peratus akan berlaku di Brunei. Malah kalau kita pergi ke Brunei, nak cari orang kapal, tak ada dah sekarang. Tak berani. Tak berani. Kerana undang-undang daripada Allah. Undang-undang mencegah. Orang tahu kalau berzina ni hukum dia berat. Kapal pun budak-budak muda tak berani dah sekarang. Tempat kita ni bukan kapal, triple dah sekarang. Bukan kapal, triple. Belah kanan, belah kiri, belah atas, belah bawah. Lagi boleh heret ramai mana. Tempat kita orang tak takut, tak berasa apa. Pelacuran menjadi bermaharaja lela. Orang minum arak secara terang-terang. Pergilah ke Bukit Bintang, ke Bangsa, mana-mana. Orang minum arak secara terang-terang. Malah kadang-kadang penguat kuasa tak berani menghadapi golongan jenayah. Sampai tahap tu rendahnya Islam pada hari ini. Dan kalau kita nak balik semula kepada berkatnya hidup kita, wajib balik semula kepada agama Allah. Sayyidina Umar pernah memberi ingatan masa membebaskan bumi Palestin. Apa ucapan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, nahnu qaum a'azzallahu bil Islam, famahma nabtaril izzah bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kami suatu umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Barang siapa di antara kamu yang mencari kemuliaan lain daripada agama Islam, maka seolah-olah menempuh suatu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memberi penghinaan kepada orang Islam akibat orang Islam kita tidak menerima ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali banjir hak besar baru ni, Tuhan nak suruh kita mikir. Tuhan nak suruh kita celak mata. Pasal apa kita tak balik lagi kepada agama Allah? Allah Ta'ala nak suruh kita mikir. Dengan kesilapan-kesilapan banyak yang kita buat di atas bumi Allah. Saya 2 minggu lepas pergi ceramah di Putrajaya. Lepas ceramah tu, lepas makan minum, ada seorang tu dia bercakap. Dia kata, Ustaz, kita di Putrajaya ni bakali payah nak mari bala. Saya kata, pasal apa? Di Putrajaya ni dia kata, parit lokal molek belaka bukan macam Kelantan. Dia kata, sungai pun tak ada, apa payah nak mari bala. Saya kata, bala ni bukan banjir saja. Bala Allah Ta'ala ni macam-macam. Gempa bumi juga bala. Tanah runtuh juga bala. Cuaca iklim tak menentu juga bala. Duit mata wang jatuh juga bala. Macam-macam bala daripada Allah. Kalau kita baca kitab zaman dulu, ada ulama-ulama menceritakan kisah umat zaman dulu yang pernah dibalakan oleh Allah dengan wabak penyakit. Satu negeri mati akibat penyakit taun yang pernah dicerita oleh ulama zaman dulu. Pernah negeri diserang penyakit taun. Tak mustahil negeri maju. Dia tak mari banjir, mari bentuk lagu lain. Pasal itulah dalam menghadapi bencana daripada Allah, orang Islam kena sedar, bala daripada Allah tak kena siapa, tak kena bila, tak kena di mana.
Sebab itu dalam keadaan begini, wajib kita baiki masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan masyarakat kita, keluarga kita, anak cucu kita daripada sebalan bencana yang berlaku di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ni sempat melihat pelaksanaan syariat di atas bumi Allah, insya-Allah. Jadi setakat itu ringkas daripada saya, mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lancar sikit derma untuk sabilillah dan pembinaan tahfiz.